الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah yang masih lagi mengurniakan kepada kita pelbagai macam nikmat yang sememangnya Allah berkehendak dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu dan berterusan melakukan ketaatan kepadanya. Tetapi malangnya manusia sebahagian besarnya dengan nikmat-nikmat tersebut cenderung dan tidak ada rasa bersalah melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah dalam keadaan mereka yang diberi hidayah untuk terus dapat melakukan ketaatan kepadanya, sehinggalah melayakkan untuk kita dimatikan dalam keadaan sedang melakukan ketaatan, insyaAllah. Sebagai penutup untuk tahun 2022, kita akan kongsikan perkongsian sirah Nabi pada fasa akhir zaman Mekah. Selepas mana pada bulan yang lalu kita berkongsi tentang perihal keperitan, kepayahan dakwah pada tahun ke-7 sehingga tahun ke-10 kenabian. Selepas mana melalui fasa boikot yang teruk sehingga membawa kepada kewafatan, kematian dua insan yang sangat-sangat mendukung perjuangan Nabi, iaitulah Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib. Kemudian Nabi pula sendiri secara berseorangan melalui kepayahan untuk berdakwah di dalam Mekah, apabila orang Mekah boleh dikatakan secara majoriti, walaupun ada orang-orang bawah yang nakkan kepada ajaran Islam, tetapi dengan sebab polisi daripada atasan menyukarkan mereka, maka mereka memilih untuk mengikut polisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka akhirnya membawa kepada Nabi berdakwah di Taif dan juga seterusnya berdakwah kepada kabilah-kabilah yang berada di Mekah pada musim haji bermula pada tahun ke-10 kenabian. Maka kita akan kongsikan pada hari ini beberapa perihal detik-detik penting perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua, yang kalaulah kita nak fahami topik hijrah, maka perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua itu merupakan titik penting. Sebaiknya kalau dalam silibus orang yang nak cerita pasal hijrah, elok diceritakan macam mana perjanjian Aqabah dan pertama dan kedua itu dilakukan. Kerana kita yakin boleh jadi orang yang tidak biasa dengan perjanjian Aqabah, dia akan tak boleh beza apa beza perjanjian Aqabah pertama dengan kedua. Kenapa nak kena ada dua perjanjian? Kenapa tak buat sekali je? Dan macam-macam lagi persoalan. Dan yang lagi penting, apa signifikan daripada kedua-dua perjanjian tersebut terhadap peristiwa hijrah. Kita bacakan sedikit apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Munir Ghadban. Pertama kata beliau mendatangkan pandangan daripada Ibnu Ishaq. Apabila Allah hendak memenangkan agamanya, menolong Rasulnya dan menunaikan janjinya kepada Rasulullah, lalu baginda keluar di musim haji menemui beberapa kalangan Ansar dan mendatangi kabilah-kabilah Arab sebagaimana biasa dilakukan pada setiap musim. Satu perkara yang kita kena tahu, bukan pada tahun ke-10 ini sahaja yang Nabi berdakwah kepada orang-orang yang datang daripada luar, tak. Sebenarnya daripada awal wahyu lagi Nabi dah berdakwah.
Cuma tahun ke-10, ke-11, 12, 13 ini dakwah Nabi kepada orang luar Mekah ni berbeza dengan approach Nabi pada awal-awal kenabian. Beza. Kerana sudah tentu kalau tanya kita pun, dakwah kepada orang kampung ke dakwah kepada orang luar, kan, mesti kita nak utamakan dakwah kepada orang kampung kita. Kerana apa? Rutin kita akan sentiasa beradab dengan mereka. Orang yang datang daripada luar ni setahun sekali je. Jadi sudah tentu taklah berapa kuat usaha dakwah Nabi kepada orang luar. Dan kalau ada orang tolak pun Nabi just biar aja. Cuma pada tahun ke-10, 11, 12, 13 ni lain. Kerana apa? Orang Mekah dilihat kuat sangat menolak dakwah Nabi, menyebabkan approach Nabi pada tahun ke-10 ke atas ini adalah lebih kata apa? Lebih bersungguh. Dan setiap kali dapat sahaja, Nabi akan approach dengan lebih kuat sampai tahap berfikir apakah perlu untuk pergi ke negara orang yang Nabi temui tersebut. Jadi disebutkan ketika berada di Aqabah, baginda bertemu dengan beberapa orang Khazraj yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan. Kalau kita ingat yang lepas kita dah cerita dah kabilah-kabilah yang Nabi jumpa, kabilah Bani Kilab, Bani Kalb, kabilah Bani Abi Sa'sa'ah, kabilah Bani Syaiban, dan beberapa kabilah-kabilah yang lain lagi yang semuanya tolak dakwah Nabi. Semua tolak. Jadi boleh dikatakan Khazraj ini adalah kabilah yang ke-13. Maka ketika mana bertemu dengan mereka, Rasulullah bertanya, siapakah kalian? Lalu mereka menjawab, kami daripada Khazraj. Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian termasuk kaum yang bertemankan dengan kalangan orang-orang Yahudi? Lalu mereka menjawab, ya benar. Maka ditanya lagi, apakah kalian sudi duduk bersama kami untuk berbual-bual? Ini approach Nabi. Maksudnya nak approach ni pun kita kena ada maklumat juga lah kan. Kita kena ada maklumat awal untuk menyembang. Macam kita lah kan, Syekh, muka macam kenal lah, muka macam artis lah. Akhirnya daripada situ menjadi topik perbualan. Kalau orang yang minat bola, dia akan cerita pasal bola. Orang minat pasal kereta, dia akan cerita pasal kereta. Jadi itu adalah topik yang menjadi kita panggil pembuka jalan. Maka Nabi tanyakan kepada mereka daripada Yathrib, dan Nabi tahu Yathrib ni ada orang Yahudi. Jadi Nabi tahu bila dia orang duduk dengan orang Yahudi, Nabi cuba tarik, kalau macam tu ada benda yang aku nak sembang sikit yang berkait dengan apa yang Yahudi cerita, nak dengar tak? Maka lalu mereka pun cakap, okey, boleh. Pendekatan ini Nabi guna semua pada semua kabilah. Apa-apa saja yang berkaitan dengan kabilah itu Nabi akan jadikan sebagai pembuka jalan. Lalu mereka duduk bersama Rasulullah dan baginda mengajak mereka supaya beriman kepada Allah, membentangkan asas-asas ajaran Islam, lalu membacakan beberapa ayat Al-Quran. Maka di antara perkara yang dianugerahkan Allah untuk keislaman mereka adalah kewujudan orang-orang Yahudi yang tinggal bersama mereka. Jadi kita semua tahu orang Yahudi ini mengaji Taurat, mengaji Injil. Jadi sebenarnya mereka telah awal lagi menyampaikan cerita Islam, cerita Nabi akhir zaman ni kepada kedua-dua kabilah Aus dan Khazraj. Maka apabila dengar sahaja ucapan Nabi, lalu kata mereka, demi Allah, kalian tahu bahawa dia adalah Nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Oleh itu janganlah sampai mereka mendahului kalian. Ada yang mengatakan ini ucapan As'ad bin Zurarah. Pertemuan Nabi yang pertama dengan orang Khazraj ini seramai 6 orang. Antaranya As'ad bin Zurarah, dan yang kedua Jabir bin Abdullah. Ini dua orang sahabat yang masyhur lah. Yang nama-nama lain tu lagi 4 orang tu kita tak berapa biasa sangat, tapi nanti kita akan sebutkan. Jadi 6 orang ni mereka datang daripada kalangan Khazraj sahaja. Sepatutnya ada daripada kalangan Aus, tapi kenapa Aus tak ada? Waktu mereka dengar cerita Nabi ni, waktu itulah mereka bagi tahu kondisi orang Arab di Yathrib, bahawa mereka bergaduh teruk. Mereka bergaduh teruk. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan sebelum pertemuan pada kali ini sebenarnya Rasulullah dah pengalaman bertemu dengan orang Khazraj pada tahun sebelumnya, iaitu pada tahun yang ke-9.
ketika mana sebahagian besar datang kepada mereka untuk mengikat perjanjian dengan orang Quraisy untuk melawan Puak Aus. Jadi dia orang tahu orang Madinah ni pun orang Arab juga. Jadi bila ada masalah kat sana, mereka cuba jumpa orang Arab di Mekah untuk buat perjanjian, boleh tak bantu kami untuk perang orang Aus. Ini macam kelakar kan? Orang Arab jumpa orang Arab untuk lawan orang Arab. Macam kita lah kan, orang Melayu jumpa orang Melayu untuk lawan orang Melayu. Real tak hari ni kan? Sebenarnya real, sangat-sangat real. Yang lebih real lagi, minta tolong orang Yahudi pula untuk sama-sama perangi orang Arab pada waktu itu. Benda ni sangat real dalam sirah, dan sebenarnya real dalam realiti mana-mana era politik pun. Kok mana pun kalau kita baca sejarah Islam di tanah Arab pun berlaku benda yang sama. Dan kalau kita baca sejarah perkembangan politik tanah air sebelum merdeka, daripada zaman Melaka masuk Portugis, masuk Belanda apa semua tu pun, kita akan dapati elemen tersebut tetap berlaku. Kerana apa? Manusia apabila telah memegang jawatan, kira kerusi tu dia tak nak lepas. So bila tak nak lepas ni, dia akan buat benda-benda yang luar daripada kebiasaan, termasuklah melakukan perundingan dengan orang yang tak sekepala dengan dia pun. Apa satu peribahasa orang putih kata apa? The enemy of my enemy is my friend. Ni prinsip orang politik hari ni kan. Kita bergaduh dengan orang B, bergaduh dengan orang C. Jadi A dengan C ni tak berapa nak bergaduh sangat. Jadi dengan sebab nak lawan B, sanggup pakat dengan C. Ataupun dengan sebab A bergaduh dengan B, tapi dengan sebab nak bagi C kalah, maka sanggup pakat dengan B pula. Ini adalah dipanggil kalau dalam politik itu dipanggil realism, politik realism, ataupun lebih tepat lagi politik Machiavelli lah. Asal kepada politik realism juga datang daripada Machiavelli. Cuma nak bahas benda tu suka pada orang yang mahir lah. Itu pengetahuan basic-basic sajalah. Baik, jadi apa yang berlaku dalam pertemuan tersebut, tidak ada yang menyambut baik ajakan Rasulullah kecuali seorang pemuda yang kemudiannya mereka cemuhinya dengan berkata, bukan untuk ini kita datang. Masa Aus Khazraj datang, mereka jumpa kabilah musyrikin, minta tolong bantu dia orang. Maka dalam kalangan ramai-ramai itu, Nabi cuba pengaruhi untuk buat benda yang lain daripada itu. Boleh jadi waktu tu Nabi cadangkan untuk baik je lah Aus dan Khazraj. Maka ada seorang pemuda yang dalam ni tak sebutkan siapa nama dia. Maka dia seorang je yang dengar cakap Nabi. Maka bila dia seorang cakap Nabi, yang lain kata, kita datang bukan untuk itu. Kita datang bukan untuk itu bukan urusan kita. Ataupun boleh jadi waktu tu Nabi dah cerita pasal Islam. Akhirnya kata mereka, kita bukan bincang benda tu, tak ada dalam agenda. Bawa mesyuarat akan datang. Jadi tak diterima, bahkan dimaki hamun lagi. Maka dikatakan usaha-usaha Khazraj untuk mengikat perjanjian dengan pihak musyrikin Mekah itulah yang telah mencetuskan peperangan Bu'as. Ini yang bahaya ni. Agendanya nak bersatu, tapi sebab nak bersatu, ajak orang lain turut terlibat sama. Bila ajak orang lain turut terlibat sama, akhirnya bukan menyatukan, tetapi akhirnya makin menyemarakkan perseteruan. Maka ini satu pandangan lah. Kerana saya juga mendapat satu pandangan daripada ulama-ulama yang lain, cuma tak ingat kat mana nak cari sumber tu. Ada yang mengatakan peperangan Bu'as ini, kalau dalam pandangan ini, dia berlaku selama setahun. Tetapi sebenarnya ada juga pandangan yang mengatakan telah berperang lebih daripada 30 tahun. Logik je, kerana datang ni pun memang untuk menyemarakkan lagi perseteruan sehingga meminta bantuan orang luar. Dan ternyata bila Nabi datang pada kali tahun ke-10 itulah mereka rasa ada sinar baru. Dan rupanya idea ni dah dibawa pada tahun yang lalu, cuma tak dijadikan sebagai agenda utama. Kerana apa? Waktu tu masing-masing semangat nak perang. Tapi bila lihat makin besar perseteruan tersebut, menyebabkan masing-masing dah sampai bila nak bergaduh. Kerana kita sama-sama orang Arab, mesti cari satu formula yang lebih meyakinkan dan berkesan untuk menyelesaikan masalah ini. Maka jelasnya pertemuan Nabi dengan
pihak Khazraj ini terjadi secara spontan. Hanya panggil, duduk cakap-cakap. Akhirnya pada waktu itulah mereka bersetuju untuk menyatakan keimanan. Jadi sebab itu daripada sini pun kita boleh dapat satu pengajaran untuk berdakwah ni tak semestinya kena skema, kena ada majlis rasmi, kena ada jemputan rasmi. Bahkan kadang-kadang duduk sambil-sambil itu pun boleh jadi menjadi pintu dakwah. Jadi jangan abaikan untuk kita duduk-duduk dan bersembang-sembang. Boleh jadi dia juga menjadi salah satu usaha untuk kita berdakwah. Maka akhirnya takdir Allah Subhanahu wa taala, pertemuan Nabi dengan mereka itulah telah membawa kepada pintu dakwah di bumi Yathrib dengan keislaman 6 orang sahabat yang kita sebutkan tadi, iaitu As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Ubadah bin Samit, dan juga Abu Haytham, dan juga ada yang mengatakan salah seorang daripadanya adalah Jabir bin Abdullah. Ubadah bin Samit pernah menyebutkan, aku termasuk salah seorang yang hadir dalam bai'ah pertama. Kerana apa? Pertemuan Nabi dengan 6 orang yang pertama ini, dia tak dinamakan sebagai bai'ah Aqabah yang pertama, tak. Just 6 orang ni mereka bersetuju untuk masuk Islam, dan mereka pula memberikan kepada Nabi satu jaminan bahawa pada tahun akan datang kami akan cuba bawa lagi sahabat-sahabat yang lain untuk memeluk Islam. Maka pertemuan pada tahun yang ke-11, betul ke-11, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13, tak. Perjanjian Aqabah yang pertama adalah pada tahun ke-12. Pada tahun ke-13 perjanjian Aqabah yang kedua. Ketalah. Dia sebab dia tahun ke-10, 6 orang tadi tu, pada tahun ke-11 perjanjian Aqabah yang pertama, pada tahun ke-12 perjanjian Aqabah yang kedua. Macam tu kot, nanti kalau silap kita betulkan balik. Sebab ada satu tahun yang Nabi hantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di sana. Maka pada tahun ke-13 tu, seingat saya, barulah termenterainya perjanjian Aqabah yang kedua, dan seterusnya hijrah pada tahun yang berikut. Cuma tarikh-tarikh ni pun tak dinafikan, ada beberapa khilaf. Tapi kalau nak pakai pandangan yang mainstream dalam Sirah Rahiqul Maktum, ini pandangan dia. Dia berlaku setahun. Jadi bermaksud bukanlah jalan yang mudah, kerana kita hanya cerita pada musim haji setiap tahun. Tapi dalam setahun yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melalui beberapa ujian-ujian yang tidak mudah. Maka disebutkan oleh Ibn Ishaq, pada tahun berikutnya datanglah rombongan Ansar menemui Rasulullah di Aqabah yang membawa kepada perjanjian Aqabah yang pertama. Mereka kemudian membai'ah Rasulullah dengan bai'atun nisa. Waktu sekolah dulu tak faham sebenarnya, bai'atul Aqabah ke bai'atun nisa? Sebenarnya tak faham. Dia macam tak dijelaskan apa maksud bai'atun nisa, apa maksud bai'atul Aqabah. Kerana terma-terma ni dalam bahasa Arab perlu difahami dengan laras bahasa waktu dia berlaku. Yang pertama, untuk kita gazetkan dalam kepala kita, kenapa dinamakan sebagai bai'atul Aqabah. Bai'ah itu aku janji, ikat setia. Kalau kita hari ni kontrak lah, sign kontrak. Cuma bai'ah itu lafaznya bukan dengan sign, tetapi lafaznya dengan lidah. Dengan cara kalau orang lelaki memang Nabi akan berjabat tangan. Untuk bai'ah praktikalnya adalah jabat tangan, salam dan menyatakan aku berjanji untuk buat sekian. Adapun orang perempuan tak salam tangan. Kemudian kenapa dinamakan sebagai bai'atul Aqabah? Kerana memang berlaku di Aqabah, di kawasan ibadat haji. Orang yang dah buat haji dia tahulah, ini tempat Mina, dan Mina tu ada satu tempat Aqabah berdekatan, ataupun memang tempat untuk kita lontar jamrah. Jadi di situ berlaku. Adapun kenapa dikaitkan dengan bai'atun nisa? Kerana ada perbezaan ikat janji kaum lelaki dengan ikat janji orang perempuan. Ada beza dia. Orang lelaki kalau angkat tangan bersalam ni, biasanya janjinya apa? Janjinya adalah untuk berperang. Biasanya kalau orang lakinya, kita akan sehidup semati. Bermaksud sehidup semati itu apa dia? Bersedia untuk berperang. Maksudnya lepas janji ni,
akan asah pedang, akan siapkan baju perang, standby, bila-bila masa saja kita akan masuk ke apa juga usaha demi untuk memartabatkan janji tadi itu. Bahasa kitanya apa? Dengan darah, dibalas darah. Itu janji orang lelaki. Tapi bila dimention, kami berjanji dengan Nabi sebagaimana janjinya orang perempuan. Maksudnya apa? Bukan untuk berperang. Itu maksud dia. Baru kita faham. Oh, patutlah. Berjanji ni apa dia? Untuk tidak menyengutukan Allah. Kami tidak akan melakukan maksiat. Kami tidak akan berzina. Kami tidak akan mencuri. Kami tidak akan benda-benda macam tu. Maka ini biasanya adalah perjanjian orang perempuan. Bukan bermaksud ini sesuai untuk orang perempuan, tak. Tapi itu maksud term bai'atun, dan bai'ah orang lelaki dia tak namakan bai'atul rijal, dia tak nama orang lelaki, tak. Bai'atul aqabah saja disebutkan bahawa perjanjiannya adalah sebagaimana bai'atun nisa. Maka kata Ubadah bin Samit, aku termasuk salah seorang yang hadir dalam bai'ah yang pertama. Kami berjumpa 12 orang. Kami melafazkan bai'ah kepada Rasulullah dengan bai'atun nisa, iaitu sebelum kami terlibat dengan peperangan, bahawasanya kami tidak akan mempersekutukan Allah, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh anak-anak, kami tidak akan berdusta, untuk melindungi apa yang ada di hadapan dan di belakang kami, dan kami tidak akan membantah perintah Nabi dalam perkara kebaikan. Ini perjanjian dia. Walhal sebelum-sebelum ni pun ada je yang masuk Islam, tapi tidak ada konten dan tidak ada lafaz bai'ah sebegini. Sebab tu para ulama menyebutkan usaha dakwah di fasa-fasa akhir ni dia berbeza sedikit dengan bai'ah sebelum ini. Kerana apa? Berada pada fasa pembangunan sebuah negara. Itu dipanggil pentingnya memahami perjanjian Aqabah. Kerana apa? Dia adalah pintu untuk membentuk sebuah negara. 12 orang ini, 5 orang adalah terdiri daripada mereka yang datang pada tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya seramai 6 orang. Tetapi pada tahun yang ke-11, yang ke-12 hanya datang 5 orang sahaja, kecuali Jabir bin Abdullah. Dan ditambah dengan lagi 7 orang daripada orang yang baru masuk Islam. Dan termasuk dalam kalangan 7 orang itu adalah 2 orang daripada kabilah Aus. Ini yang kita katakan kejayaan permulaan penyatuan Aus dan Khazraj. Bukan Nabi pergi Madinah tu baru bersatu, tetapi penyatuan tersebut telah bermula 2 tahun sebelum sampai di Madinah. Jadi bila orang Khazraj yang datang 6 orang tadi ni memang dalam kepalanya, sampai bila kita nak bergaduh. Dan saya pun yakin kita hari ni pun ada perasaan yang sama. Sampai bila orang Melayu nak bergaduh? Ada. Dan untuk menyatukan, dia kena buang sentimen-sentimen ketaksuban dalam kalangan kita kepada kelompok-kelompok tertentu. Itu cara dia. Cuma nak buang perasaan tu, dia memerlukan kepada ketulusan, keikhlasan, dan yang paling penting kebenaran. Situ je. Kalau boleh buang benda tu, insya-Allah. Tapi masalahnya, bila sampai satu tahap, dia ketuk meja habis. Tak boleh. Jadi macam tu juga yang berlaku kepada Aus dan Khazraj. Maka pada fasa awal mereka berjaya tarik 2 orang. Alhamdulillah. Jadi akhirnya dia menjadi titik mula untuk pada tahun berikutnya. Nabi nak usaha dakwah yang lebih maksimal, maka Nabi hantar Mus'ab bin Umair, pendakwah muda. Pendakwah muda yang akan mengajarkan kepada orang Yathrib Al-Quran, ajarkan kepada mereka Islam. Nabi tak boleh hantar ramai-ramai. Kerana apa? Nanti nampak sangatlah. Nabi hantar seorang, cuma ditemani oleh sahabat di sana yang telah beriman, untuk mereka menjalankan misi dakwah secara fardiyah. Kata Ibnu Ishaq, ketika orang-orang itu berangkat pulang pada tahun ke-12, selepas mana termeterainya perjanjian Aqabah yang pertama, maka Nabi mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan mereka Islam, dan memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama, sehingga Mus'ab
bin Umair dikenali sebagai guru ataupun mukri di Madinah. Beliau juga mengimami sembahyang kerana Khazraj dan Aus masih lagi belum boleh move on. Walaupun ada yang dah Islam, tapi kalau boleh tak nak orang Aus mengimamkan Khazraj, orang Khazraj tak nak orang Aus imam. Biasalah. Kata apa? Belum betul-betul boleh heal lagi. Jadi Mus'ab lah yang menjadi wakilnya untuk menjadi orang tengah pada waktu itu. Sebab tu kat mana pun penting orang tengah ini. Jadi pada tahun baru setelah pertemuan pertama 12 orang lelaki datang ke Mekah bersama-sama dengan orang-orang yang menghadiri musim ibadat haji, dan dikatakan pada perjanjian Aqabah yang kedua seramai 73 orang yang mengikat perjanjian Aqabah yang kedua. Masya Allah. Jadi 5 orang mai 12 orang mai 73 orang, ataupun ada yang kata 75, termasuk 2 orang perempuan. Maka ini satu kejayaan. Cuma saya tak ingat 73 orang tu berapa Aus dan Khazraj, tetapi suku Aus dah semakin membesar kerana adanya usaha dakwah yang sangat giat yang dilakukan oleh Mus'ab terhadap Usaid bin Khudair dan juga Sa'ad bin Mu'az. Dengan keislaman Sa'ad bin Mu'az inilah menjadikan Aus itu sebahagian besarnya mula boleh bersatu dengan Khazraj. Siapakah Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az ni, kalau kita ingat peristiwa pelantikan khalifah selepas mana kewafatan Abu Bakar, kewafatan Nabi. Bila kewafatan Nabi, berlakunya mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah. Yang buat mesyuarat siapa? Orang Ansar. Siapa yang lead? Beberapa orang Ansar, dan pada waktu itu mereka menyatakan hasrat untuk melantik Sa'ad bin Mu'az menjadi khalifah selepas mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itulah Abu Bakar sampai, Umar sampai. Jadi kita akan tahu ini Sa'ad bin Mu'az ni daripada suku Aus yang masuk Islam dengan jasa Mus'ab bin Umair. Sa'ad waktu ni bukannya orang biasa-biasa. Dia ni ketua kabilah. Dia ni orang yang berpengaruh dalam kabilah. Dan bila dia nampak Mus'ab, ada riwayat yang panjang cerita macam mana Mus'ab dakwah kepada Sa'ad dengan Usaid ni. Bukan mudah. Kerana dua-dua ni bukan setakat ketua, kedua-dua ni gangster. Dia nampak Mus'ab datang pegang tombak, tak nak bagi datang. Tapi kata Mus'ab, bawa, aku nak jumpa dia. Ini yang kita kata bila nak berdakwah, nampak orang lawan, jangan takut. Boleh jadi dia lawan dengan kejahilan dia. Boleh jadi dia lawan dengan sebab perasaan dia sebagai ketua, dia sebagai orang yang ada autoriti, menyebabkan dia kembanglah sikit. Tapi kalau kita nak berdakwah, kita beranikan diri untuk jumpa orang-orang yang menjadi ketua ni, lepas tu jadi senang. Sebab tu bila nak berdakwah kepada kumpulan gangster, jangan jumpa orang bawah dia, jumpa ketua gangster. Jadi akhirnya diatur beberapa kali, diset, sebab memang Mus'ab Sa'ad bin Mu'az kata, aku tak nak jumpa, jangan bagi aku dengar, aku tak nak. Tapi akhirnya buat cerita jadi, akhirnya berjaya jumpa. Kata Mus'ab, boleh tak bagi aku masa sekejap je? Aku nak cakap sikit apa yang terbuku di hati aku. Cuma lepas tu kau nilai. Kalau kau rasa okey, kau terimalah. Kalau kau rasa tak okey, okey je. Kau tolak pun tak apa, tak ada masalah. Tapi dengar dulu boleh tak? Dan biasanya kalau kita nak berdakwah, kita kena usaha ke situ. Iaitu tolong bagi ruang aku bercakap. Tolong bagi peluang untuk aku cerita dulu apa yang aku nak sampaikan. Akhirnya apa kata Sa'ad? 5 minit je. Itu saya tambah lah kan. Jangan lama-lama, 5 minit je. Maka bila Mus'ab cakap, dia jadi syok. Tak pernah dengar ni. Akhirnya bukan setakat syok, aku nak ikut lah. Ini yang kita kata tak mudah lah. Kerana hari ni kalau kita nak bercakap, nak suruh orang dengar pun satu hal dah. Dah habis cakap belum? Dah belah. Padahal sebenarnya tak dengar pun. Sebab tu pendakwah yang paling penting bila nak cakap, dia kena ikhlaskan niat lah.
So bila orang tak dengar tu, kita jangan terus salahkan orang lah. Orang sekarang tak nak dengar dah. First, kau ikhlas tak? Jadi situ penting. Situ menjadi kunci untuk baiki diri kita terus cara cakap, dan akhirnya mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi petunjuklah kepada orang yang dengar cakap ni, mudah-mudahan mereka juga terima dengan keikhlasan. Akhirnya masuk je Sa'ad bin Mu'az, masuknya Ustaz bin Khudair, pergi masuk dalam kampung. Apa pandangan korang tentang aku? Aku ni baik tak? Oh, kau ni lah orang yang baik, kau jaga kami. Kalau macam tu aku nak korang semua masuk Islam. Settle masalah. Satu kampung masuk Islam. Cuma yang datang ke Mekah tak semua. Yang datang ke Mekah 70 lebih orang sahaja. Sebahagian besarnya dah bertambah dalam bilangan Aus. Menyebabkan ini yang menjadi titik kepada kenapa Nabi berhijrah ke Madinah. Kerana usaha daripada tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13, lebih kurang dah mencecah 100 orang yang datang ke Mekah bai'ah. Tetapi di sana dikatakan masing-masing tak sabar-sabar menanti kedatangan Nabi SAW. Lagi-lagi pula cerita yang sampai kepada mereka, Nabi kat sana dipulaukan, disisihkan, dihalau. Nabi tak ada tempat tinggal. Nabi sentiasa dalam buruan. Nabi sedang dilindungi. Bermaksudnya kalau terbatalnya perlindungan tersebut, Nabi boleh dibunuh. Orang Madinah kata apa? Dahlah, ajaklah Nabi datang sini. Ajaklah, kita akan sama-sama jaga Nabi. Sebab tu, kalau ada masa, kita buka kandungan perjanjian Aqabah yang kedua itu daripada awal. Kerana sebelum berjanji itu, adanya dialog di antara mereka dengan Nabi. Nak dialog dengan Nabi tu, pembuka bicaranya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Pakcik Nabi. Pakcik Nabi dalam kalangan orang yang tak masuk Islam pada waktu itu, tetapi melindungi Nabi. Abu Talib melindungi Nabi, mati dalam keadaan tidak beriman. Tetapi Abbas waktu tu belum Islam lagi. Dia Islam lewat. Nabi dah berhijrah ke Madinah pun dia tak Islam lagi. Waktu Perang Badar, dia pun join sekali Perang Badar. Dia pun join Perang Badar lawan Nabi lagi. Cuma dia tidak berada pada posisi penyerang lah. Tapi bukanlah defend. Ini bukan cerita bola. Ini bukan cerita bola kan. Maksudnya dia tidak berada pada barisan hadapan yang berperang. Dia just join gitu-gitu saja. Ada memang pun ramai orang Mekah yang waktu tu, yang Nabi pun sebut, kalau ada orang yang boleh kita spare dia, jangan bunuh dia. Termasuknya Abbas. Dan dia masuk Islam lewat, tak silap, dalam perang ada satu perangan itu pun perang Khandaq rasanya pun yang sampaikan maklumat Abbas. Waktu tu tak Islam lagi. Jadi akhirnya lepas tu barulah dia masuk. Cuma dalam pertemuan perjanjian Aqabah yang kedua ni, yang mula-mula bagi ucapan adalah Abbas. Dia nak ikut sekali. Jadi kita kata sebab tu, walaupun ada orang dia tak ikut apa yang kita seru, tak semestinya kita kena jadikan dia sebagai musuh. Kan? Ada dalam kalangan orang kita, dia tak terima dakwah kita, tapi jangan kita letakkan kategori dia sebagai musuh. Tak boleh. Abbas, dia belum Islam, tapi dia sangat-sangat lindungi Nabi. Okey. So kita kena faham itu dakwah. Kita senang sangat asal dia tak setuju dengan kita, ni tak boleh pakai ni. Tak boleh sebegitu, tak boleh. Boleh jadi perlukan kepada beberapa rentak lagi untuk kita ajak dia. Jadi akhirnya Abbas dalam pertemuan tersebut, dia yang mula-mula cakap. Kenapa dia nak mula-mula cakap? Kerana dia nak jaminan. Ini anak saudara aku sangat-sangat sayang dia. Kat Mekah ni orang dah hina dia, orang dah halau dia, orang dah buat dia macam-macam. Apa jaminan korang akan jaga dan lindungi dia? Pasal dia sayang sangat kat Nabi. Orang Mekah, orang Madinah tanya balik. Okey, kalau dia datang kat tempat kami akan lindungi dia. Itu jaminan kami. Cumanya, kalau kami yang dia apa-apakan, apakah dia juga akan lindungi kami? Ini soalan-soalan bertalu-talu daripada orang Madinah pada waktu itu. Macam kita lah kan. Kita pemimpin. Bila jumpa orang bawahan ni, aku nak korang semua ikat janji dengan aku untuk pertahankan aku. Kita pun janji akan pertahankan ketua kita. Cuma kadang-kadang kita lupa nak tanya. Ajak ketua, kalau kami dia apa-apakan macam mana? Jangan lupa. Time bos minta kami macam-macam, kami buat. Tapi kami ada permintaan kepada bos. Itu macam lah. Baru adil.
Maka bila orang Madinah tanya macam tu, apa jawapan Nabi? Maka dalam dialog tu dia didetailkan. Antaranya Nabi kata apa? Adamu biddam, darah dibalas dengan darah. Sebagaimana kalian bersedia untuk mengorbankan diri kalian dengan nyawa kalian, maka aku juga bersedia untuk memberikan nyawa aku, diri aku sepenuhnya untuk melindungi kalian. Dan kalau ada orang yang kalian kata dia baik, aku juga akan katakan dia baik. Kalau ada orang yang kalian kata dia perlu diperangi, aku juga akan memeranginya bersama kalian. Ini janji Nabi. Dan daripada janji Nabi inilah baru kita boleh faham kenapa Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi kembali semula ke Mekah dan Nabi tidak membuat pusat pentadbiran yang baru di Mekah. Menjadi tradisi khalifah-khalifah selepas daripada Nabi adalah tukar pusat pentadbiran. Cuma zaman Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tak tukar. Lepas daripada itu tukar. Tukar. Cuma kita hari ni tak usah duk buat lah, penat nanti kan. Kena tahun ni Perdana Menteri orang Johor tukar kat Johor, mampu kita kan. Jadi payahlah penjawab awam. Tapi tak menjadi tradisi. Tapi dia pernah berlaku. Jadi boleh je Nabi bila patah semula ke Mekah, sebab ini kampung aku, kita buat pusat pentadbiran kat Mekah. Tapi Nabi tak buat, kenapa? Kerana Nabi dah berjanji setia dengan orang Madinah sehidup semati. Sebelum datang ke Madinah lagi, Nabi akan patah balik, Nabi akan duduk di sana. Kerana apa? Aku dah berbaiat untuk sehidup semati dengan kalian. Sebab berlaku dalam perang Hunain kan, kalau kita pernah dengar dalam perang Hunain kan, orang Madinah mengajuk dengan Nabi, harta rampasan perang Hunain semua bagi kat orang Mekah. Bagi semua kat orang Mekah. Menyebab orang Madinah terasa hati. Lalu Nabi panggil semua orang Madinah. Nabi tahu, Nabi kata korang ni sedih kan, yelah tak dapat. Tapi Nabi kata apa? Mereka semua dapat harta, korang dapat aku. Lain macam. Nangis sahabat-sahabat. Dan akhirnya Nabi memang kotakan janji Nabi untuk Nabi juga wafat di Madinah. Padahal Nabi boleh je buat keputusan yang lain. Maka ini datang daripada mana? Semua perjanjian sebelum terbentuknya sebuah negara. Sebab tu janji sebelum pilihan raya dengan janji lepas pilihan raya biar sama lah. Itu janji Nabi. Sebelum berlakunya pembentukan negara Madinah, Nabi janji dan Nabi buat sungguh-sungguh janji Nabi, iaitu untuk hidup semati dengan orang Madinah sampai 10 tahun masih lagi Nabi mengekalkan kota. Boleh tak Nabi tukar tengah-tengah tu? Boleh. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu jangan abaikan untuk kita study lagi perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Kerana apa? Efek dia sangat-sangat besar. Lepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua itulah orang Madinah menderu-deru ajak Nabi datang ke Madinah. Orang Mekah pun dah rasa macam ada satu cahaya di hujung terowong. Nabi boleh tak kami nak pergi ke Madinah sana, macam lebih selamat lah kat sana. Kerana Mus'ab balik cerita, orang Madinah baik, orang Madinah apa semua kan. Jadi boleh tak kami nak pergi sana. Maka Nabi pun izinkan. Sebab tu kalau tanya bilakah tarikh hijrah, susah kita nak tentukan tarikh hijrah. Kerana hijrah Nabi boleh, tapi bila hijrah bermula susah nak ditentukan. Kerana sahabat-sahabat yang rasa dah okey dengan Madinah, mereka berhijrah sendiri, pergi. Cuma Nabi menjadi individu yang terakhir berhijrah. Ini sikap seorang ketua. Pastikan anak buah selamat dulu, baru Nabi berhijrah ke Madinah. Itu cerita dia. Jadi kenapa Nabi berhijrah ke Madinah? Jadi padam skema jawapan perintah Allah. Padam sikit. Sebab kalau buka dalam Quran, saya bagi task sikit. Tolong cari dalam Quran mana ayat perintah hijrah ke Madinah. Cuba buka dalam Quran mana ayat perintah secara direct, wahai Nabi berhijrahlah ke Madinah. Perkataan dia nak cari, sebenarnya cari perkataan hijrah dalam Quran, keluarkan semua, tengok maksud dia. Ada tak Allah Ta'ala kata apa? Ayat tu adalah ayat dipanggil perintah lil wujub, berhijrah ke Madinah. Kalau setakat pengetahuan saya tak ada.
Mungkin tuan-tuan yang ada tahu, tak ada. Maksudnya perintah berhijrah ke Madinah tidak ada. Perintah hijrah itu ada, tetapi secara spesifik berhijrah ke Madinah kerana perintah Allah. Maksudnya kalau kita tanyalah, kenapa Nabi berhijrah ke Madinah? Perintah Allah. Itu jawapan SPM boleh lah. Tapi jawapan bila kita mendalami sirah, bermaksud jawapan itu ada kesangsian dan ada problem kerana Allah tidak perintahkan secara direct, kecuali apabila kita meneliti jalan dakwah Nabi itu, akhirnya datanglah satu sebab. Madinah adalah tempat yang selamat untuk kita berhijrah. Kerana apa? Menerima dakwah yang sangat-sangat proaktif daripada orang sana berbanding dengan dakwah-dakwah di tempat lain. Orang Yaman tak terima dakwah Nabi. Orang Syam tak terima dakwah Nabi. Orang Iraq tak terima dakwah Nabi. Orang Taif lagilah. Tapi tiba orang Yastrib je. So, pergilah sana. Sebagaimana orang Habsyah menerima dakwah Nabi. Kan? Orang Habsyah terima. Maka sahabat pun diarahkan berhijrah ke sana. Cuma waktu tu tak diwajibkan lagi. Hijrah ke Madinah ini diwajibkan. Sebab itu ada orang yang tidak berhijrah ke Madinah dikategorikan sebagai mati kufur. Ada beberapa ayat yang menyebutkan mereka yang tidak berhijrah ke Madinah dalam keadaan mereka menyembunyikan keimanannya, keimanan mereka itu rosak dan matinya dalam keadaan kekufuran. Ada ayat. Jadi itu beza dia, hijrah ke Habsyah dengan hijrah ke Madinah. Dan insya-Allah lepas ni barulah kita akan cuba kongsikan bagaimana peristiwa hijrah yang berlaku pada tahun pertama hijrah ataupun tahun ke-14 kenabian, untuk saya datangkan maklumat-maklumat yang kita jarang dengar. Maklumat-maklumat yang kita dah biasa dengar ceramah-ceramah tu tak apalah, tuan-tuan boleh kutip kat YouTube. Saya cuba datangkan maklumat-maklumat yang rare sikit. Rare item ni biasanya menjadi perhatian. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala rahmati kita. Moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang memahami sirah Nabi sebagaimana yang sepatutnya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wallahu a'lam.